hidayah adalah yang termahal, anugerah daripada Tuhan. Sebab itu syaitan akan cuba. Dia mari ni tuan-tuan, dia bukan mari kata orang dalam bentuk sekaligus. Dia mari dalam bentuk yang luar biasa. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis panjang. Disebut, dia kata orang zaman dulu daripada zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Nuh tu Islam belaka. Ikut ihdinas siratal mustaqim. Tapi selepas daripada tu, nak masuk zaman-zaman Nabi Nuh ni, mulalah. Kenapa? Kerana mereka ni golongan yang mula dah lemah dan terpengaruh. Kita ni kalau nak ibadat, kita suka tengok tu guru kita. Perumpamaan bagi hamba bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala samalah seperti hamba yang diperintah oleh raja untuk tinggal di negeri tertentu dan berperang melawan musuh. Sudah dimaklumi apabila diarahkan berperang, tentu diizinkan raja untuk memperolehi khazanah negeri tersebut sebagai balasan menolongnya memerangi musuh. Begitu jugalah manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memerangi nafsu dan syaitan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwashtabakum." Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama sekali, ibarat yang dikemukakan oleh Ibn Athaillah Sakandari, bagaimana kita dengan Tuhan kita. Kalau kita dengan Tuhan kita sebagai hamba-Nya, yang taat kepadanya, yang patuh kepadanya, yang ikut arahannya, sudah barang tentu Dia akan bagi kat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadat kepadaku. Aku tak minta daripada mereka sebarang rezeki dan untuk mereka beri makan ke aku. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha ampuh kekuatannya. Jadi tuan-tuan, mafhum, dan Dia juga pemberi rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Maha pemberi rezeki, lagi maha kuat, lagi maha ampuh. Maknanya di sini ialah, kalau orang tu beribadat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mafhumnya pasti ditanggung oleh Allah. Pasti akan diberi kelebihan oleh Allah. Pasti akan dihidupkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Kita kata mesti kena kerja dulu, kena sungguh-sungguh. Akhirnya pengabaian kepada Allah. Cerdik pandai kata, siapa yang menghendaki akhirat, dia akan dapat akhirat diikuti dengan dunia. Siapa yang nak dunia, tak semestinya dia dapat dunia sementelahan lagi akhirat. Dan kalau dapat pun hanya dapat dunia saja. Mutakhir ni ramai orang berbincang berkenaan dengan erti bahagia. Ramai orang berbincang erti, kita kata, kehidupan hakiki sebenarnya. Dan mereka terkiai-kiai mencari. Cari sana, cari situ, tak temu-temu. Dalilnya, ada orang kaya tapi dia sedih. Dia tension, dia hypertension, dia depression, dia kemurungan, dia rasa hatinya masalah dengan keluarganya, dengan anak bininya, dengan rumah tangganya, dengan rakan taulangnya, dengan bawahannya, dengan sekutunya, macam-macam. Dan hidupnya sengsara,
Walaupun kita kata dimewahkan dengan harta benda dan rezeki. Tapi mereka dalam keadaan terpenjara dalam penjara yang bersifat maknawi. Orang tak nampak, orang nampak okey. Sampai ada orang tu kata, baik kita menangis dalam kereta lambu daripada menangis dalam kereta lambu tu, mana Lamborghini lah. Bagi saya, tak payah menangis lah. Kita dapat skuter, motosikal hak kecil pun, hak kita nak sangat buat main. Honda Cup 120 hak baru, boleh 10,000 je. Oh, bergaya, sakang ke pun, seronok. Rasa puas hati sangat. Tak ada masalah apa. Jadi di sini nak gambarkan kepada kita, ini realitinya. Kerana itu, seorang tokoh ulama besar, adib, sastrawan, hebat sangat. Namanya Syekh Ali Tantawi. Ini bukan daripada Mesir, Syekhul Azhar, bukan. Dia dulu lagi sikit. Dia orang Syam, Syria. Dia ni kaki baca banyak. Banyak sangat baca. Kita tengok pun letih. Dia baca tak kurang daripada 10 jam sehari. Dan kerja dia baca lebih pada 50 tahun. Baca je. Jadi kitab kecil besar baca. Akhir sekali, dia beri kata hikmah. Sepanjang aku duk baca buku banyak-banyak ni, hikmah yang aku dapati yang paling terkesan dalam hidupku, yang aku letakkan sebagai satu moto kehidupan. Dia kata apa? Dia kata, lazatnya maksiat akan hilang. Dan yang kekal adalah balasannya. Orang ni suka sangat berjudi. Dia seronok. Masa tu dia seronok. Habis pada tu azab. Orang tu wali'iyazbillah berzina. Seronok zina. Habis pada tu tak ada apa. Sesah. Silat-silat tak sempat akhirat, dunia pun kena dah. Dengan penjara, kena sebat, kena macam-macamnya. Tapi nak cerita, itu habis. Dan katanya juga, letihnya dalam taat itu juga akan hilang. Orang tu bangun malam sembahyang, orang tu beribadat bersungguh, orang tu pergi mari, pergi sedekah, pergi infak, pergi Mekah, pergi apa, buat ibadat sungguh-sungguh, letih. Tapi akan hilang. Yang kekalnya adalah pahalanya. Wa yabqa sawabuha. Pilihlah kita nak hak mana. Kita nak dalam keadaan kita dapat lazzatu al-maksiyah yang sifatnya sementara tapi yang menantinya balasan, atau kita nak dapat kesukaran beribadat taat tapi balasannya adalah pahala di sisi Tuhan. Tepuk dada, tanyalah iman. Kerana itu kita tengok orang-orang yang hebat zaman dulu, dia sentiasa memikir macam mana nak jadi lebih baik. Sebab dia faham dalam hidup ni macam tu. Kemudian dinyatakan lagi ialah, samalah macam raja kirimkan pasukan tentera untuk menjaga perbatasan, memerangi. Apakah orang yang ikut titah perintah diraja itu tak akan dibalas dengan balasan yang baik? Tak. Pada ghalibnya dia dianggap sebagai pahlawan. Dia dianggap sebagai yang mempertahankan ibu pertiwi, tanah watan. Sudah barang tentu dia akan dapat balasan yang setimpalnya sebaiknya. Itu dalam bab dunia. Sementelahan lagi raja kepada segala raja, yakni Allah Rabbul Alamin, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Kemudian katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadihi washtabakum, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan. Siapa dia? Pada Allah. Boleh berjihad pada Allah dengan sungguh-sungguh. Apa makna? Konsisten, iltizam dan istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun
pada titisan darahnya yang terakhir. Kita tengok ada sahabat kita daripada Palestin, antara pemimpin utama, dalam keadaan begitu teruk kena pun, dengan ada tangan hanya kederat sebelah tangan saja, masih lagi tu. Ini bukan kaling-kaling. Dalam keadaan terdesak itu, dia tak menyembah bumi, tapi dia gah sebagai panglima sehingga titisan darah terakhir. Siapa boleh buat macam tu? Musuh cuba untuk menghinanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tengok. Dalam keadaan bahawa ni nak tunjuk betapa tak. Nak fitnah, semua dinafikan. Bahkan orang bukan Islam sendiri nafikan. Kita tengok. Kenapa dia pergi situ? Kerana dia dengar kawan dia meninggal. Semangat dia. Ini pejuang. Ini bukan duduk bawah tanah, 7 lapis tanah nak lari. Tak. Dia bukan pengecut. Dia orang akan hadap walaupun dalam keadaan macam tu. Ini, tengok. Apa yang tu? Huwajtabakum. Allah yang pilih. Mahal, tuan-tuan. Benar ramai kritik apa-apa, manusia tak maksum. Tapi kita tengok bila dia berkorban seperti itu, semua orang akan puji. Semua orang. Paling tidak pun senyap. Dan dia ni orang yang terkena bijak. Ada seorang tu namanya Dahlan. Dahlan ni, dia ni orang yang kuat. Dan dia dianggap pengkhianat kepada rakyat Gaza, Palestin. Dia taja macam-macam dengan apa nama ni, nak menang dalam pilihan raya tapi tak jadi di sanalah. Dan dia akhirnya berpindah di Lebanon ataupun kat mana, dan dia punya syarikat yang kaya raya dan dia besar. Bajet dapat dan meniaga dia pandai laju kaya raya. Yang baru mati ni 3-4 hari ni, boleh cakap dengan dia dan boleh pergi dan boleh berunding daripada musuh menjadi sahabat yang sejati, pembantu pula. Pelik orang. Itu hebat dia. Dia punya kepakaran dia. Orang nampak dia tegah dia ni. Dia tak. Sempadan Rafah ditutup. Dia pergi bertemu dengan Presiden Mesir. Bincang. Dapat buka masa dia. Hebat orang ni. Kalau kita musuh nak tengok bayang tak lagi. Orang kata macam tu. Bila kita baca, orang ni bukan orang kaleng-kaleng lah. Orang yang high diplomasi. Dari segi dia mempengaruhi debat ni, musuh akhirnya batu. Begitu banyak. Pelik kan? Sampai tahap tu. Tapi ialah Allah sayang, mungkin Allah nak gantikan yang lain lagi. Nak ceritanya, wajahidu billahi haqqa jihadi. Huwajtabakum. Dia yang pilih. Bersih hati. Bersih hati. Orang duk ingat nak hina dengan duit shekel yang banyak. Shekel ni jenis mata wang Yahudi. Ataupun duit sampai $40,000 ke dalam poket ke apa. Tak ada. Sikit boleh jadi, letak pun boleh letak juga. Situ kena letak. Kalau lah, wallahualam lah. Yang adanya swinggang Mentos. Buat makan le takut ngatuk ke? Begitu ya. Mati dalam keadaan duduk Syekh. Mulia, izzah, tak tunduk. Bukan terterak, bukan kena tembok atas kepala, tak. Lawan dulu. Sampai tahap tu. Allah muliakan dia. Tengok, ada orang macam tu. Dan ini Allah tunjuk kat kita. Inilah golongan-golongan yang Allah pilih. Hamba duk tengok pandangan ulama-ulama dunia. Semua puji. Dan kisahnya orang kaitkan dengan kisah tokoh-tokoh ulama-ulama pahlawan-pahlawan Islam zaman dulu. Macam mana mereka ni? Itulah keadaan. Itu nak gambarkan kepada kita kerana Allah pilih. Huwajtabakum. Dan bila Allah pilih ni mahal. Orang macam ni la yakhafuna laumatul laim. Dia tak takut pada siapa. Allah je depan dia. Sikap tu kita payahnya. Kita banyak takut. Tikus pun takut, ulat pun takut, uning pun takut, malam pun takut, gelap pun takut. Semua kita takut.
tuan-tuan, Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Ini peringatan Tuhan. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh, maka ambillah dia atau jadikanlah dia sebagai musuh kamu. Kenapa? Kerana ramai orang jadikan syaitan itu teman. Kerana ramai orang yang rebah dengan tipu daya syaitan. Tipu dayanya cukup licik. Matlamat syaitan satu je. Dia bukan nak bunuh kita. Bukan nak patah tangan kita, nak putuskan kepala kita, kaki kita. Tak. Dia tak penting yang tu. Matlamatnya satu, iaitu menyesatkan kita daripada agama sebenarnya. Nak nyesatkan daripada agama, inilah perangai syaitan. Bila kita kalih je, itu kemenangan yang besar. Kita tak, kalau gerak kat orang biar mati lah. Tak. Itu bukan penamat. Bagi syaitan yang dia sumpah depan Tuhan, bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaan kamu, wahai Tuhan, aku nak sesatkan manusia yang baik-baik semua kali ni. Sebab itu dalam hidup kita tengok ada orang tu baik je, Masya Allah. Tiba-tiba Allah teruknya. Ada orang tu teruk, tiba-tiba mati baik. Ya Allah, pelik dunia. Sebab itu kita kena minta akhir hayat kita ni biar mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, khatamlah kami dengan husnul khatimah. Jangan khatam kami dengan su' khatimah. Ini baik tak baik, kena macam tu. Biar mati dalam husnul khatimah. Kerana husnul khatimah kita akan berjaya dunia. Bukan sekadar dunia, tapi kita akan berjaya di akhirat kelak. Husnul khatimah. Yang ini yang kita nak. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang yang Masya Allah hebat mereka ni. Jadi syaitan ni dia akan cuba macam mana nak ni kita. Syaitan dia boleh masuk banyak pintu. Pintu pertama dia boleh masuk melalui pintu kekenyangan yang melampau. Kenapa? Kerana kenyang kita akan letih. Kerana kenyang kita akan penat. Kerana kenyang kita akan malas. Kekenyangan yang melampau lah maksud saya. Dalilnya, kita lapar yang melampau, puasa. Bila buka, makan yang melampau. Air tebu sejak. Okey. Lepas tu hak lain makan kenyang. Dengar saja tu bila azan, insya-Allah malahnya aku nak sembahyang. Rasa kalau boleh sembahyang di rumah je lah. Saya pun, bukan tuan-tuan, saya pun macam tu. Cuma gagah sikit bila pergi Mekah tu orang pakat pergi malu. Okey. Bukanlah kerana orang, tapi maknanya kita pun jadi semangat jugalah orang pergi Mekah. Dia sembahyang, dia baca, bolehlah tahan. Tapi kalau bubuh kat lain kok, main dia kata apa 2 juz semalaman 3 juz tak tahan. Ketul lutut kata. Tengah duduk dak lepas kata. Tuan-tuan. Jadi jadikan syaitan musuh. Macam mana nak kena godaan syaitan? Kita akan tengok apa-apa yang menyalahi perintah Tuhan, itulah suruhan syaitan. Apa-apa yang menyalahi perintah Tuhan, itulah suruhan syaitan. Dia akan suruh betul-betul. Dia akan fikir kita ni. Sebab itu dia tak serang tubuh, tuan-tuan. Dia serang hati. Talbisu iblis yang disebut oleh Ibnul Jauzi. Macam mana? Dia boleh semua masalah hati. Masalah tak ikhlas, masalah menyimpang, masalah khianat, masalah tak jujur, semua macam tu. Kita selalu baca firman Allah Ta'ala. Rabbana, ada seorang syekh tu dia kata, setiap hari mu jangan tinggal 3 ayat ni. 3 doa ni. Salah satu doa ni, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini setiap pagi. Antara doa juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apa makna zigh? Zair. Apa makna zair? Zair ni dengan makna, kata ulama, inhiraf, penyelewengan walaupun sikit.
penyimpangan walaupun sikit. Jalan sebenarnya gini, sikit je. Walaupun gitu, itu zahid dah. Bukan mana dalal, sesat, barak dan seumpama itu lagilah. Zahid macam tu pun. Kita tak nak. Selepas kita dapat hidayatullah. Hati tenang. Dan banyak jadi orang jadi susah, jadi pening, jadi ini, letih. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Hidayah adalah yang termahal, anugerah daripada Tuhan. Sebab itu syaitan akan cuba. Pak. Dia mari ni tuan-tuan, dia bukan mari kata orang dalam bentuk sekaligus. Dia mari dalam bentuk yang luar biasa. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis panjang. Disebut, dia kata, orang zaman dulu daripada zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Nuh tu Islam belaka. Ikut ihdinas siratal mustaqim. Tapi selepas daripada tu, nak masuk zaman-zaman Nabi Nuh ni, mulalah. Kenapa? Kerana mereka ni golongan yang mula dah lemah dan terpengaruh. Kita ni kalau nak ibadat, kita suka tengok tok guru kita. Ji, kenapa kau beribadat kuat sangat ni? Ji, kenapa kuat ibadat? Allah, tok guru saya kok luar biasa, Syekh. Minta maaf cakap, tak ada dah atas muka bumi hebat macam tu. Kuat ibadat, ya Allah. Jadi anak murid tengok haji ni kuat ibadat, aku tahu, haji tu kuat ibadat. Tanya kenapa ada tok guru dia. Tok guru dia nama apa? Nama Suak sebagai contoh. Tok guru dia nama apa? Nama Wud sebagai contoh. Tok guru dia nama apa? Nama Ya'us. Yarus. Ya'uq. Itu nama tok guru. Nama orang benar lah ni. Ni zaman sebelum Nabi Nuh AS. Orang ni kuat ibadat. Jadi generasi ni akhirnya boleh ikut. Oh, dia cerita zaman tok guru hamba dulu. Ya'us, Yaru, Ya'u, Wud, Suwa. Allah, kuat ibadat ya Allah. Tak ada lawang. Nintum tak. Air kaki tak ada. Oh, sedap cakap. Naik generasi lain, dia sebut kata tok guru hamba kata tok guru dia tu lah hebat sangat. Hebat sangat. Naik generasi lain lagi hebat. Jadi bila cerita hebat ni jadi semangat nak ibadat. Mari generasi kemudian dah kata-kata hebat ni hamba nak tahu juga rupa parah balah mana. Orangnya balah mana. Jadi nak tahu kena buat lokih. Dengan kata dia pun lokih gambar. Inilah lebih kurang rupanya. Oh, orang macam ni. Siapa generasi lain, dia kata lokih-lokih ni akhirnya akan hilang. Apa kata kita tekap lebih molek ni, okey. Siapa generasi lain, okey pun rasa macam tak apa kena sangat. Kita patungkan dia. Maka buatlah patung rupa ni. Jadi patung ni tujuannya kita letak dia, kita tengok dia, kita jadi semangat nak ibadat. Kita tengok je, Allah, hai, hebat orang ni. Tengok, jadi satu motivasi. Akhirnya sampai satu generasi lain, mari ajaran yang melampau lagi. Dia kata pada kita duk tengok, dia ni orang suci. Kultus, orang suci. Orang suci ni, kita kena harga, kita ni jenis kotor. Jenis apa? Mari dah. Orang suci, dia bertemu dengan Maha Suci, maka Tuhan akan terima hajat dia. Kita ni orang kotor, orang maksiat, orang banyak dosa, orang yang banyak jenayah, banyak benda yang tak betul, langgar perintah. Jadi rasa nak pergi tempat Maha Suci tu tak kena. Jadi macam mana? Kita jadikan mereka ni tempat kita sembah, perantara untuk menuju kepada Tuhan. Maka timbullah mula sembah. Aku tak sembah ke patung tu. Aku sembah kepada Tuhan. Tapi melalui patung tu. Yang ini yang disebut dalam Quran, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah mereka semata-mata kecuali merekalah yang mendekatkan kami kepada Allah.
Satu hari, ni masa di Mekah. Nabi berjalan. Hadis sahih. Nabi bertemu Husain. Husain ni adalah ayah kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain ni sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis salli qaiman fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jambik. Hadis sahih riwayat Bukhari. Mu sembahyang berdiri, kalau tak mampu baru duduk, kalau tak mampu barulah duduk baring atas lambung usukmu. Imran bin Husain ni. Jadi zaman Nabi temu ayah dia Husain, Husain tu dengan sa bukan dengan sin, Husain. Ha tu Husain anak cucu Nabi, ni Husain. Nabi kata, "Sayang Allah, hang bawa apa?" Tuhan. Dia ada kelek satu patung kecil. Dah kamu ni ada berapa Tuhan? 7 kata. Rumah dia ada 7. 7. 6 di bumi, 1 di langit. Tengok tu. Faham tak maksud saya? Yalah kita nak pergi sini, duduk tepi tu boleh semayang situ, duduk sepi tu boleh semayang situ, duduk nyembah situ. Jadi hak untuk rumah hamba ni ada 6. Tapi ngadaknya untuk hak atas tu. Tengok. Dia mari jarum-jarum daripada syaitan iblis, akhirnya sesat barat habis. Datang Nabi Allah Nuh, bawa ajaran Islam semula. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tipu daya syaitan. Hebat dia, tuan-tuan. Cerita ni di ujung usia Nabi. Selepas pembukaan kota Mekah, kalau tak silap tahun ke-9 Hijrah. Nabi wafat awal tahun 11. Nabi buat haji tahun ke-10. Ni tahun ke-9 Hijrah, lebih kurang. Datang satu rombongan wafd Abdul Qais. Wafd Abdul Qais ni jauh mari datang. Dia datang dan dia declare, minta izin dan dia bersyahadah dan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia nak tanya Nabi. Dia cerita ni cerita pengalaman mereka semua. Dia duduk kapung ni jauh. Dia kata, "Ya Rasulullah, di tempat negeri kami jauh ni, kami ada satu pekom besar. Besar. Namanya Amu Anas. Nama apa? Amu Anas. Jadi perangai kami ni, keadaan taklid ataupun adat kami, setiap kali kami ada masalah, kami akan menghadap ke pekom tu. Dengan izin Allah, dengan izinnya, maka selesai masalah." Pernah satu ketika, kami kemarau. Jadi apa yang kami buat? Kami sembelih kambing, unta, biri apa yang ada, kami sembelih. Kami pun letak kurban tu depan Amu Anas. Lepas tu turun hujan kadang-kadang. Kadang-kadang kita tengok dia kata, serigala mari makan, gagak mari makan. Kita kena tahan, tak boleh makan. Sebab sembelih untuk ini. Nabi kata, tak betul tu, silap. Tapi ya Rasulullah, kata dia, ni pelik ni. Kadang-kadang kami bercakap dengan Amu Anas ni, "Wahai tuan, tolonglah kami." Tiba-tiba dengar suara, "Ya." Cek memang tak ada orang. Cek memang tak ada orang. Nabi kata, itulah syaitan yang menyesatkan kamu. Siapa tahap tu? Kadang-kadang kita ni bila tengok benda pelik-pelik, apa kata ulama tasawuf? Yang hebat-hebat, Junid Baghdadi, Imam Syafi'i, Rabi'atul Adawiyah dan seumpamanya. Ada yang buat kata, kalau lah mu tengok orang tu terbang di udara, berjalan atas air, mu jangan percaya dia. Melainkan tengok usul syariah dia. Dia semayang tau. Dia tu tak aurat tau. Kadang-kadang kita tengok dia pakai yang je macam ke underwear je. Kain gini-gini, lepas dia tu lutut dengan keadaan ni, saokok berkebuk gini-gini. Susah kita. Pelik. Siapa tahap tu? Sampai tahap tu, syaitan dia tipu.
Kamu jangan percaya, melainkan kamu tengok dia menepati syariat tak. Dia jaga tak semayang, dia jaga tak ibadat. Kalau dia tak jaga, kami pada maqam yang tinggi, maqam yakin yang tak perlu lagi. Ini satu tafsiran yang amat-amat salah lagi menyeleweng. Kenapa? Nabi SAW yang berada pada tahap yang tertinggi, semayang sampai di ujung usia baginda. Tak. Kena belajar. Kerana itu, musuh syaitan suka sangat orang yang tak belajar. Syaitan paling suka orang alim mati. Dan dia tak suka kalau orang kaki ibadat sahaja mati. Tak. Tapi orang alim mati suka sangat. Sebab lumpuhnya ilmu. Kerana itu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab berkata, la mautu faqihin wahidin asyaddu alayya min mauti alfi abidin. Bahawa mati seorang faqih yang alim, hamba lebih takut, lebih berat bagi hamba daripada mati 1000 orang kuat ibadat. Sebab itu kena ilmu. Akhir zaman ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, mudah dengan tipu daya syaitan dan iblis ini. Dia boleh tipu macam-macam, tuan-tuan. Dia masuk. Ini saya cakap bab ni. Kadang-kadang kita nampak benda tu remeh, tapi benda itulah yang merosakkan keimanan kita. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, seorang tu masuk syurga dengan sebab seekor lalat. Dan seorang tu masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Allah. Yang kita dengar masuk neraka seekor kucing, tak boleh makan tu, betul. Hak tu ada juga. Lalu sahabat tercengang, ya Rasulullah, macam mana jadi macam ni? Masuk syurga dengan seekor lalat. Dengan masuk neraka pun dengan sebab seekor lalat. Nabi kata ada 2 orang, seorang di jalan sebuah kampung. Bila sampai sebuah kampung tu, orang nak masuk kampung tu, dia kena ikut cara orang kampung tu. Orang kampung ataupun daerah tu. Ni cerita lama. Zaman Nabi belum ada tu cerita. Mereka ni ada patung besar. Siapa nak masuk sini, kena korban untuk tuan dia. Kawan ni kata, saya ni tak ada gapa nak korban. Macam mana? Dia kata carilah apa-apa binatang hidup walaupun seekor lalat. Takat seekor lalat, korbankan itu. Maka masuklah neraka dia dengan sebab sanggup buat macam tu, memperduakan Tuhan atau mensyirikkan Tuhan. Allah. Masuk seorang lagi jalan. Masuk sebuah kampung tu juga. Kau tak boleh keluar ni, mesti kena korban. Korban apa? Saya tak ada apa. Dia kata, walaupun seekor lalat. Kata dia, walaupun seekor lalat, aku tak akan korban. Lalu dia dibunuh. Dia masuk syurga kerana seekor lalat. Sebab dia mempertahankan akidah dia, Allah. Ini hebatnya. Ini hak sebenarnya. Jadi, iblis ni dia masuk. Ini kita cakap dari sudut akidah. Kita tak cakap dari segi hati lagi. Hati ni, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ni adalah tempat madakhilu syaitan. Tempat masuk syaitan. Dia nak goda kita, goda kat hati. Minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa dia? Khannas tu yang mewaswahkan dalam dada hati manusia. Khannas ni ibarat belalai yang duk cakup pada hati manusia. Ingatkan dunia, sayang ke dunia, bimbang kefakiran, bahaya, su'zon kat orang, jahat sangka kat orang, tuduh macam-macam, orang lain salah semua, kita betul dan so macam-macam. Semua ni mainan iblis, syaitan. Dia rosak hati kita. Payah kita nak cari hati yang baik. Kita hidup ni tuan-tuan, kalau kita bolehlah bina satu kawasan tempat hati baik semua kali, aman. Duduk majlis, duduk amat, jangan cakap banyak, cakap sikit-sikit, ajak makan, balik. Duduklah, masuk-masuk, balik. Kalau buat panjang ni, boleh macam-macam. Politik boleh, ekonomi boleh, belanjawan baru ni pun boleh. Macam-macam boleh keluar habis.
So, hak minat bola boleh, hak minat entertainment boleh, hak minat pergi melancong boleh, hak minat tak selesai tuan-tuan. Bincang tak habis. Benda macam ni kita kata dia tak akan selesai dan dia tak akan habis. Jadi tuan-tuan, apa yang dinyatakan tu betul. Inilah madakhilus syaitan. Jadi kena jadikan musuh, kena kenal syaitan. Kenal syaitan bukan maknanya nak suruh kita ikut dia. Kenal dia bab kata untuk menjarakkan daripada dia. Orang Arab kata apa? Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqi. Aku kenal jahat bukan kerana nak buat jahat, tapi untuk memelihara diri daripada jatuh kejahatan tu. Aku kenal jahat tu bukan aku nak buat jahat, tapi nak memelihara diri kepada tu. Sebab setiap orang tu dia ada kenal orang ahli. Macam orang Isyak Dadah lah cerita kat saya. AADK dia cerita. Orang Isyak Dadah kata apa? Saya ni orang katakan orang Malaysia lah. Sebab Isyak Dadah ni tak boleh nak sebut negeri ni. Kan berasa hati pula. Orang Malaysia. Orang Melayu. Saya tak pandai bahasa orang putih. Saya tak pandai bahasa orang putih. Tuan-tuan, letak saya di Chicago. Chicago ni kat mana? Amerika. Saya boleh dapatkan dadah sana, insya-Allah. Macam mana sein mata ke, macam mana kenyik ke, macam mana memek muka ke, bibir ke, apa benda, dia boleh bau. Dia tak ada. Dia ada cara dia. Dia ada bahasa dia. Dia ada isyarat dia. Dia kena. Tuan-tuan tanyalah orang tu. Dia tengok orang ni. Macam kita lah. Tengok orang ni isap rokok tak. Mudah je. Pergi kat dia tu. Jalan sekejap kat dia tu. Dia ranga mulut buah tu. Kat, Allah. Ada seorang tua tu. Mula puasa. Saya ngak-ngak dia. Allah kata. Mak hang. Mula puasa tak puasa hang. Main isap rokok juga. Allah tu. Nak ceritanya. Benda tu baru. Orang tahu. Tu hak mudah-mudah lah. Hak payah-payah kita tak tahulah. Kini tengok. Maka begitulah kita kena tahu tipu daya syaitan. Dia akan datang. Dia akan datang waswah. Waswah ni dia hubung waswah ni tak ada daripada Tuhan. Tuhan orang tak panggil waswah. Orang panggil ilham. Ha, Nabi tu wahyu lah. Ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Waswas daripada syaitan. Bisikan-bisikan kejahatan. Sekalipun dimulakan dengan kemanisan. Tapi itu semua adalah fata morgana. Tipu je. Bukan hakikat sebenar. Kita duk percaya dah habis. Rugi kita macam ni. Kemudian seterusnya kata dia lagi. Maka tak kala diperintahkan hamba untuk memeranginya, sudah tentu diizinkan baginya, bagi hamba tersebut mengambil sebahagian daripada tumbuhan bumi bagi menolongnya untuk memerangi syaitan. Hal ini kerana jika kamu meninggalkan makanan dan minuman, kamu tak akan boleh melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepadanya. Okey. Sekarang kita nak semayang. Syaitan iblis kata jangan semayang. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Minhaj Al-Abidin, insya-Allah kalau ada rezeki selepas tamat buku ni, kalau umur panjang, moga rezeki, kita baca kitab Minhaj Al-Abidin. Kami baru siap terjemah dalam 600 muka surat. Dulu kami mengajar dalam 30 tahun dulu. Masya-Allah, buku tu baik, tapi bila tengok hak besi tu, kita tengok banding Arab ni kena baiki banyak dan kita buat sendiri. Alhamdulillah, tim baru siap. Siaplah insya-Allah, mungkin kita masuk cetak. Dan buku Imam Ghazali ni antara yang terbaik kerana buku tu adalah buku yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Ihya Ulumuddin sebelum pada tu. Imam Ghazali ni sebelum meninggal dunia, dia meninggal umur muda, 55 tahun. 55 tahun. Dan buku terakhir ada kata 2 tahun sebelum meninggal dunia, ada kata setahun sebelum meninggal dunia. Yang dibagi 7 akabat. 7 akabat. 7. Dan dia sebut di situ macam mana godaan syaitan. Ni hak baik. Macam semayang. Dia akan nasihat jangan semayang.
Ada orang tu dengan nasihat pertama pun pakai tak semayang dah. Yang kedua, jangan semayang. Aku nak semayang. Dia kata kamu nak semayang awal tu. Mu tunjuk kat orang. Datang riak tengah semayang. Jadi kita kalau kita pergi jalan pakai, kalau cerita-cerita lah dalam TV kita tengok pakai jubah pukul 6, 6.30 tu, pakai jubah, pakai piah tu, pakai comel, jalan kot tepi rumah orang lain dah siram bunga apa-apa, kita pun Allah. Ji ke mana? Masjid main bunga-bunga apa benda ni. Sedap beri tu. Takkan dah ingat ke syurga. Sambil-sambil berjalan je. Jadi kawan ni kau, Allah. Letih. Jadi mungkin nak nunjuk. Tengok pula anak dara comel. Allah lagilah. Orang kata warak dia tu. Dia pula dah menikah lagi. Sedang molek. Macam-macam. Ada yang kata pula nak semayang. Kata semayang apa? Semayang bukan masuk syurga. Syurga ni tangan Tuhan. Ya kau susah-susah semayang apa? Kita pun iya juga. Kena semayang juga. Berapa ramai orang semayang mati dalam keadaan su' khatimah. Rebah juga. Nak semayang. Ente tahu tak kalau ente semayang pun, tak semestinya Allah terima ibadat kau. Kau pula bukan perangai baik sangat. Kita pun ya juga. Macam-macam. Sampai dalam semayang pun sehingga sekarang. Umur kita berapa? 60 tahun. Tak khusyuk semayang. Minta maaf cakap. Saya tak tahu tuan-tuan, tapi saya rasa lebih kurang saya jugalah. Masa tu lah ingat apa semua. Ingat semua. Yang peliknya kita tengok pasukan bola yang kita minat tu 90 minit. Okey, tak ada masalah ganggu. Dan kalau saya kagum pengulas, dia boleh ingat minit ke 35. Ini tenang. Minit ke ni. Senang. Yang apa tu Dia ulah tu Allah kata tu. Alangkah baiknya ingatan tersebut dihafazkan Al-Quranul Karim. Dah, Quran baca ngakak pula kadang. Sebab bukan tupuan. Dia bila dia minat dia tupu, dia ingat sesa. Ada kawan saya tu dia ingat semua nama pemain bola dunia. Tak ada salah. Ni. Tanya je. Pemain Barcelona sekarang. Hak suhunya. Lama Yaminnya. Lama. Yamin Jamal ke apa Yamal tu. Tahu harga 1.2 bilion sekarang. Umur baru 17 tahun masuk 18. Antara naik, sedang fit naik. Main pun sedap. Assist pun kena. Kita buat Hailio jatuh. Kakak engkau. Tak nak cerita, dah minat. Boleh tupu. Minat bagian lain pun sama. Tapi semayang 5 minit cabarannya cukup besar. Ingat situ, ingat sini macam mana. Orang pisah dengan bini, ingat ke bini. Orang yang nega, ingat nega. Orang yang macam-macam. Bak makan, bak minum. Nak tengok, ingat macam-macam. Tengok semayang Allah Akbar. Okey, hari ni aku tak nak ingat dah apa-apa. Tapi aku rasa Ustaz Zul pun ingat gong. Ya kait pula dengan hamba. Dah kata buat ni. Tu, sebab apa? Sebab Nabi sebut, bila mu semayang, syaitan masuk, syaitan akan kata, uzkur kaza wa kaza, uzkur kaza wa kaza. Mu ingat dia. Ingat habis semayang. Masa mana kita sedar balik, Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kuat pun baca tahiyat balik mula. Tahiyatul mubarakatuh salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je. Tuan-tuan semayang bukanlah lama. Mungkin tuan-tuan macam hamba juga, profesional dah semayang. 5 minit je tu lama dah. Tapi nak dapat 4 minit ingat pun payah. Kerana tu ulama kata, aku tengok orang semayang ramai, tapi orang yang khusyuk dalam semayang tak ramai. Orang semayang ramai, tapi nak cari orang yang khusyuk dalam semayang. Tu puan-puan ni, kalau kita baca sejarah mereka, Allah, tinggi nilai semayang mereka ni. Khusyuk pada Tuhan. Kemudian katanya lagi. Jadi, macam mana kita nak lawan dengan syaitan iblis ni? Kita jangan ikut kepala otak kita. Maksud saya, jangan ikut pandangan kita saja. Kita nak lawan syaitan. Syaitan tak makan, tak minum. Kita pun tak perlu makan, minum.
Syaitan tak ni. Kita pun nak ikut. Syaitan tak ni. Letih tuan-tuan. Bila tak makan, tak minum, tenaga tak ada. Bila tenaga tak ada, tak boleh. Saya contoh, tuan-tuan lapar semua. Tuan-tuan lapar. Betul lah tengah hari tak makan. Makan pagi tadi. Ni lapar sungguh ni. Tahap gaban ni. Nak suruh Ustaz Zul berhenti awal lah. Kata. Tak apalah. Tapi adalah hamba Allah yang baik. Malam ni dia kata dia nak jamu udang galuh. Udang galuh dengan daging wahyu, lembu wahyu. Lembu wahyu tuan-tuan. Macam wahyu dah tu. Mahal lah. Makna mahal sangat. Tengah kita semayang ada budak-budak muda kata aku ambil cekor dah udang galuh biar tinggal ikan biasa. Ikan mata, bukan ikan merah, ikan mata merah, ikan tu je tinggal. Lembu wahyu pun aku ambil dah ni. Dengar. Dia pakat makan. Siapa tak khusyuk? Tok Imam tak khusyuk daripada baca Yasin, baca Inna Ataina Kal Kausar lalu. Kawan tu sudah awak lagi dah. Makan dah tinggal. Tengok tu. Masing-masing kat celaka habis ya. Marah. Apa benda ni. Tengah semayang tu dah khusyuk dah. Kenapa dah khusyuk? Dah ringat dah tu. Orang dah sebut. Udang galuh aku makan dah tu sedap Syekh. Oh, dengan spek-spek habis dah tadi. Kita tengah semayang. Kau ni kata, ui. Lembu ayu ni lah kali pertama aku makan. Dia cakap kuat pula tengah makan tu. Lepas tu dah habis dah. Kata. Kita. Putus angin. Bahkan kalau Tok Imam baca panjang pun kita marah Tok Imam. Dehen saja mana Tok Imam ni awak benda tak apa dengar. Orang kena tengok juga. Sebab itu Nabi kata kalau masuk Isyak ada makanan, makan dulu. Al-Asya' qabla al-Isyak. Asya' maknanya makan malam. Isyak sembahyang Isyak. Supaya apa? Tenang. Yalah dia akan ingat juga, oh sedap tadi makan. Tapi lain daripada hak kita nak makan tiba-tiba Allah tu putus angin sungguh. Dah lama buat kerja macam ni pula. Baik. Jadi dalam Islam dia ajar oleh kerana Allah beri kepada kita kehidupan makan minum apa-apa. Makan. Makan tu tujuan untuk ibadat. Ada yang hebat-hebat makan. Ada rezeki makan-makan. Saya betulan balik daripada Uzbek. Tak jauh lah Uzbekistan ni dekat je. Dekat-dekat pun 7 jam setengah lah. Dia Takatah. Jadi sempatlah ziarah Imam Bukhari, Imam Maturidi, sahabat Nabi yang mati Qusam bin Abbas radhiyallahu anhu. Dah ramai lagi. Dia memang kaya. Kaya sejarah. Memang luar biasa lah. Bak makan. Dia jamu kita Masya Allah. Tapi selera dia, kita tak lagi. Kita nak nasi lemak macam tu. Tak lagi. Tapi jamu. Jamu kuda. 3-4 kali kuda. Daging kuda. Allah kata. Dia slice. Oh. Dia makan sekeping tak lagi. Sekeping gitu. Boleh lah. Dia kata kuda. Dengar kata kuda nak makan kau. Makan. Tak lagi. Tapi kalau kebab dia hak kambing tu sedap sungguh. Saya fikir saya ingat makan Malaysia tak ada lagi sedap macam tu. Kata sedap sungguh. Lembut macam tu. Orang gigi palsu nak patah pun boleh makan. Bukan hak gigi yang tu gigi hak tu memang sedap lembut. Cuma satu jenis nasi dia nama nasi pulau. Nasi tu memang sedap. Dia lain daripada yang lain. Dia macam seakan-akan Bukhari minyak. Tapi dia buat sedap. Dengar lagi lembutnya. Pandai masuk. Saya tak tahulah berapa. Sebab orang belanja lah. Orang ajak. Orang sana lah. Ajak makan. Maknanya dalam hidup ni. Bak makan. Jangan berkira sangat. Yalah taklah perlu pergi hotel 5 star, 6 star apa-apa. Hak lalu kedai-kedai sikit-sikit tu. Bobo nak ikan yang asam pedas ke, makanlah. Apa benda lagi? Kadar kemampuan, makan. Kenapa? Kerana tujuannya untuk menguatkan kita ibadat. Ada orang jemput seorang ulama besar zaman dululah. Namanya Sufyanus Tsauri, kisahnya panjang. Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala ni,
Dia digelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Maknanya tok guru pakar dalam ilmu hadis. Dia lebih dulu pada Imam Bukhari. Dia lebih dulu daripada Imam Bukhari. Dan dia mungkin sezaman dengan Abu Hanifah, dulu sikit atau kediang sikit. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur nak lantik dia jadi ketua hakim negara. Dia tolak. Akhirnya nak dipancung dia. Ceritanya menarik panjang. Saya tak nak cerita yang tu. Bila orang nyepuk Sufyan Ats-Tsauri ajak makan. Dari toko besar. Orang terkejut. Dia makan sising lengang, makan banyak sungguh. Kejut orang. Sampai apabila sudah semua, dia pun tahu orang duk rasa apa. Dia pun kata, keldai, kalau hang nak suruh kisar gandum, buat pusing, dia dulu kisar macam musingan, ya ada tu, kena beri makan kenyang. Maka begitu juga kita ni, nak ibadat makan kenyang. Apa yang berlaku, orang tengok dia selepas makan, lepas ambil wuduk, semayang tak henti-henti, kata kil sampai dekat subuh semayang. Kita dah cari batah, ngatuk dah. Kenyang sangat. Tapi dia tu. Jadi nak ceritanya, kita boleh cari rezeki Allah. Kenapa kita perlu kaya? Kaya bukanlah maksud saya super kaya ni. Dalam hati kata nak pergi Mekah senang. Orang lain boleh pergi Mekah 10 tahun sekali. Dia 3 kali setahun, 2 kali setahun. Kan bagus. Pergi semayang. Kurang-kurang semayang sana dapat 100,000 pahala. Madinah. Tajdid iman. Bay'ah depan Rasulullah SAW. Maksud saya maknanya kasih cinta ke Allah, nak ikut sunnah Nabi dan seumpamanya. Lagi kemah. Berapa pahala pula di Madinah? 1,000 pahala pula. Duduk. Jadi benda macam ni kita nampak remeh. Tapi sebenarnya kita perlu makan. Takkanlah kita tak nak makan. Orang lain duk makan nasi arak sedap. Kita nak makan nasi arak juga. Orang lain dengar kata cerita-cerita. Kita ke Allah meleleh jadi apa. Letih kita. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Jadi, maka begitu juga makan minum kena jaga ni untuk bersungguh dalam khidmat dan taat kepada Allah. Kalau boleh yang ni, barulah kita berjaya dalam hidup kita. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin khasatan fi Gazzah wa fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bihim fa innahum la yuzunaka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wa sallallahu alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.